3.3 Aplikasi aruhan elektromagnet. Perhatikan gambar raja yang ditunjukkan. Mentor pastikan boleh menyala. Walaupun tiada sumber bekalan kuasa di pastikan ini, tak ada bateri disambungkan, tetapi mentor masih boleh menyala. Kenapa mentor ini boleh menyala walaupun tiada sumber bekalan kuasa? Arus elektrik yang menyebabkan mentor menyala sebenarnya berasal daripada dinamo kecil yang melekat pada roda basikal. Apabila roda berputar, dinamo juga akan berputar. Apabila magnet berputar di kegelung solenoid, pemotongan flux magnet akan berlaku. Arus aruhan terhasil ini akan menyalakan mentor. Ini adalah aruhan elektromagnet. Sekarang kita lihat soalan di dalam buku modul muka surat 108. Terangkan bagaimana dinamo menyalakan lampu basikal. Okey, pertama, magnet kekal diputarkan. Kedua, semasa magnet kekal diputarkan di dalam kegelung tawai akan berlaku pemotongan flux magnet. Pemotongan flux magnet oleh kegelung tawai secara gerakan relatif. Ketiga, ini akan menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan ini dihasilkan melalui konsep aruhan elektromagnet. Keempat, kita nak bincangkan apakah perubahan tenaga. Jadi semasa magnet kekal diputarkan di bahagian ini ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik dihasilkan akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Semasa arus aruhan dihasilkan. Akhir sekali lampu menyala. Itu adalah tenaga cahaya. Jadi pertama ialah tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga elektrik, kemudian tukar kepada tenaga cahaya. Seterusnya kita nak lihat aplikasi aruhan elektromagnet. Pada akhir PTPC ini, pelajar dapat menyatakan contoh aplikasi aruhan elektromagnet, menerangkan prinsip operasi penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik, menerangkan perbezaan antara arus terus dan arus ulang-alik. Di sini ada dua aplikasi aruhan elektromagnet. Yang pertama, penjana arus terus. Yang kedua, penjana arus ulang-alik. Perhatikan dua gambar raja yang ditunjukkan. Gambar raja yang di bahagian atas adalah penjana arus terus. Penjana arus terus ada satu bahagian yang dipanggilkan sebagai commutator.
Kekelong sebelah kiri disambungkan ke sebelah kiri commutator. Kekelong sebelah kanan disambungkan ke bahagian kanan commutator. Bagi penjana arus terulang-alik, ada dua gelang gelincir. Sebelah kiri, kekelong SATA disambungkan kepada satu gelang gelincir. Sebelah kanan disambungkan kepada gelang gelincir yang lagi satu. Jadi, kalau kamu lihat ada satu commutator, jadi bermaksud penjana tersebut ialah penjana arus terus. Kalau kamu lihat ada dua gelang gelincir, bermaksud penjana tersebut ialah penjana arus ulang-alik. Kita lihat penjana arus terus dulu. Garisan medan magnet untuk penjana arus terus ini adalah dari N ke S. Dari N ke S, N ke S. Ini adalah garisan medan magnet. Apabila kita gerakkan kekelong SATA dalam keadaan menegak mengikut jam, kekelong SATA bahagian BC pergerakan CCAD adalah mengikut anak panah yang cikgu lukiskan di sini. Jadi pergerakan kekelong SATA adalah selari. Selari dengan garisan medan magnet. Jadi tak ada pemotongan garisan medan magnet. Dia ada arus arohan dihasilkan. Kita lihat apakah yang berlaku semasa kekelong SATA dalam keadaan yang mendadak seperti yang ditunjukkan oleh gambar raja di sini. Garisan medan magnet ialah dari udara ke selatan. Dari udara ke selatan, dari udara ke selatan. Kita memudahkan kekelong SATA dalam arah ikut jam. Jadi arah pergerakan PC adalah ke atas dan AD ke bawah. Jadi arah garisan medan magnet dan arah pergerakan kekelong SATA ke atas dan ke bawah adalah pada sudut tepat. Pada masa ini pemotongan flux magnet adalah maksimum. Jadi arus arohan dan DGE arohan adalah maksimum dihasilkan. Sekarang kita nak lihat arah arus arohan yang terhasil pada kekelong SATA. Sekarang gunakan tangan kanan kamu. Garisan medan magnet adalah dari udara ke selatan. Jadi adalah udara ke selatan. Okey, seperti yang ditunjukkan udara ke selatan. Okey, kemudian motion M. Arah pergerakan ialah ke atas. Jadi arus arohan yang dihasil adalah mengalir masuk ke dalam. Seperti yang ditunjukkan oleh jari yang cikgu bulatkan di sini. Jadi arah arus arohan yang dihasil pada sisi BC adalah ke dalam. Kemudian kita lihat CCAD. Arah medan magnet masih sama dari udara ke selatan. Sekarang pergerakan adalah ke bawah. Jadi arah arus ialah mengalir keluar.
Jadi arah arus di sini adalah mengalir keluar. Dan untuk BC adalah mengalir masuk ke dalam. Jadi anda boleh lihatkan di sini. Arah arus arohan hasil dari sisi AD mengalir keluar. Dari D ke A. Kemudian melalui commutator di P. Kemudian akan mengalir keluar ke litar luar. Kemudian ke Q, commutator Q. Dan masuk ke sisi BC. Dan lengkapkan satu litar. Jadi kamu lihatkan di sini. Arah arus arohan ialah mengalir dari kanan ke kiri. Jadi ke kiri. Jadi arah pesungan jarum galvanometer juga ke kiri. Sekarang kita lihat semasa kekelung SATA dalam keadaan yang menegak. Jadi semasa dalam keadaan yang menegak, tak ada pemotongan flux magnet. Jadi pada masa ini, arus arohan dihasil adalah sifar. Seperti yang cikgu tadi yang sudah terangkan di bahagian A. Kemudian kekelung SATA kembali ke keadaan yang mendadak seperti yang ditunjukkan. Pada masa ini, pemotongan flux magnet adalah maksimum. Sebab garisan medan magnet dan pergerakan kekelung adalah dalam keadaan yang berserenjang. Jadi arus arohan yang dihasilkan adalah maksimum. Dan sekarang kita lihatkan, adakah ada perubahan arah di litar luar? Okey, sekarang kita lihatkan arah garisan medan magnet dari kiri ke kanan dan pergerakan untuk bahagian AD adalah ke atas. Jadi arah arus arohan dihasil adalah mengalir masuk ke dalam. Kalau untuk arohan elektromagnet, anda perlu menggunakan tangan kanan kamu. Sekarang kita lihatkan yang bahagian BC. Arah medan magnet dari udara ke selatan ke arah kanan. Pergerakan ialah ke bawah. Jadi arah arus adalah mengalir keluar. Jadi arah arus di bahagian PC mengalir keluar. Jadi mengalir keluar dari C ke B. Kemudian mengalir melalui commutator. Mengalir keluar ke litar luar. Kemudian melalui AD masuk ke dalam. 1 litar adalah lengkap. Sekarang kita nak lihat ialah arah pesungan jarum galvanometer. Jadi dari kanan mengalir ke kiri. Jadi jarum pun pesong ke kiri. Proses yang tadi cikgu sudah bincangkan dari A ke D akan diulang. Kamu lihatkan arah pesongan jarum galvanometer selalunya pesong ke sebelah kiri. Jadi arah dalam litar luar selalunya adalah sama. Jadi arus yang dihasilkan ialah arus terus.
Sebab arus yang mengalir dalam litar luar adalah dalam satu arah yang sama. Selalunya dalam satu arah yang sama. Pesungan jarum galvanometer adalah selalu sama. Sekarang kita nak lihatkan DGE terarus yang dihasilkan semasa kekelong SATA dalam keadaan yang menegak. DGE yang dihasilkan adalah sifar. Semasa kekelong SATA dalam keadaan yang mendatar horizontal, masa ini DGE terarus adalah di maksimum. Dan arah arus yang mengalir dalam litar luar selalunya dalam arah yang sama. Jadi selalunya dalam satu di bahagian positif sahaja atau dua-dua di bahagian negatif sahaja. Sebab dalam arah yang sama. Jadi DGE yang dihasilkan selalunya dalam bahagian positif seperti yang ditunjukkan. Jadi ini adalah arus terus. Seterusnya kita nak lihat ialah penjana arus ulang alik. Semasa kekelong SATA dalam keadaan yang menegak, pada masa ini tak ada pemotongan flux magnet sebab arah garisan medan magnet dengan arah pergerakan kekelong dalam arah yang sama. Jadi tak ada arus aruhan yang dihasilkan. DGE adalah sama dengan sifar. Dalam keadaan yang mendadak, kita terus memudahkan kekelong SATA dalam arah ikut jam. Jadi, arah pergerakan kekelong SATA adalah berserenjang dengan garisan medan magnet. Jadi, pada masa ini, pemotongan flux magnet adalah maksimum. DGE yang dihasilkan dan arus terarus yang dihasilkan adalah maksimum. Sekarang kita lihatkan apakah arah arus aruhan yang dihasilkan. Untuk bahagian BC, arah pergerakan ialah ke atas. Arah medan magnet adalah dari kiri ke kanan. Jadi, arah arus aruhan yang dihasilkan adalah mengalir masuk ke dalam. Kemudian untuk bahagian AD, garisan medan magnet dari kiri ke kanan, pergerakan adalah ke bawah. Jadi, arah arus aruhan adalah mengalir keluar. Jadi, arus aruhan dihasil akan mengalir dari D ke A. Kemudian akan terus ke kelang kelincir yang pertama. Okey. Dan semasa melalui galvanometer, arah arus adalah dari kanan ke kiri. Jadi dia akan pesong ke kiri. Kemudian akan masuk kelang kelincir yang kedua. Kemudian ke BC. Di bahagian BC, sisi BC, arah arus aruhan dihasil adalah mengalir masuk ke dalam. Jadi di bahagian BC mengalir masuk ke dalam.
Kemudian 1 liter adalah lengkap. Jadi untuk semasa di bahagian ini, arah pesungan jarum adalah ke kiri. Sekarang kekelong sata kembali ke keadaan yang menegak. Pada masa ini tak ada pemotongan flux magnet. Jadi DGE dan arus terarus yang dihasilkan adalah sifar. Sekarang kekelong sata kembali ke keadaan yang mendadak. Jadi pada masa ini pemotongan flux magnet adalah maksimum. Jadi DG yang dihasilkan adalah maksimum. Sekarang kita nak lihat arah arus aruhan yang berhasil. Di bahagian AD, pergerakan adalah ke atas. Garisan medan magnet ialah dari kiri ke kanan. Jadi arus adalah mengalir masuk ke dalam. Arus mengalir masuk ke dalam. Untuk bahagian BC, pergerakan adalah ke bawah. Garisan medan magnet dari N ke S, arus mengalir keluar. Jadi arus aruhan dihasil akan mengalir dari A ke D, kemudian P ke C ke B, kemudian akan ke kelang kelincir yang ke-2. Kemudian mengalir keluar ke litar luar. Sekarang arah arus aruhan dihasil dari litar luar adalah mengalir dari kiri ke kanan. Jadi pesungan jarum galvanometer adalah ke kanan. Kemudian akan mengalir masuk kembali ke kelong sata. Kemudian kembali ke A. Anda boleh perhatikan gambar raja yang ditunjukkan. Untuk bahagian sisi BC, selalunya sambung ke kelang kelincir yang kedua. Kemudian untuk sisi AD, kelang tersebut selalunya sambung ke kelang kelincir yang pertama. Dan tadi kamu lihatkan untuk bahagian B, pesungan jarum galvanometer adalah ke kiri. Sekarang arah pesungan jarum galvanometer sudah berpusing ke kanan. Ini adalah graf DGE terarus yang dihasil untuk bencana arus ulang-alik. Semasa kekelong sata dalam keadaan yang menegak. Untuk yang menegak, DG yang dihasil adalah sifar sebab tak ada pemotongan flux magnet. Semasa dalam keadaan yang horizontal, DG terarus adalah maksimum. Tetapi arah pesungan jarum galvanometer telah berubah. Satu adalah ke kiri, satu adalah ke kanan. Jadi ini adalah arus ulang-alik yang dihasilkan dalam litar luar. Sekarang kita nak lihat apakah perbezaan di antara arus terus dan arus ulang-alik. Arus terus ialah arus yang selalu mengalir dalam arah yang tetap sahaja. Satu arah sahaja. Kemudian arus ulang-alik ialah arus yang mengalir pergi dan balik dalam arah yang berlawanan secara berkala. Untuk arus terus,
Ia boleh menghasilkan medan magnet yang tetap. Tetapi arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Kenapa arus ulang-alik boleh menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah? Sebab arah pengaliran arus ini adalah selalunya berubah. Arus terus boleh mengalir melalui perintang, tetapi tidak boleh mengalir melalui kapasitor. Arus ulang-alik boleh mengalir melalui perintang dan kapasitor. Sekarang kita lihat apakah sumber untuk arus terus dan arus ulang-alik. Arus terus, satu bahagian yang panjang, satu bahagian yang pendek. Contoh arus terus adalah bateri atau sel kering. Sumber untuk arus ulang-alik bekalan kuasa TMB. Kita selalunya lukiskan simbol seperti yang ditunjukkan oleh gambar raja ini. Arus terus selalunya mengalir dalam arah yang tetap. Untuk arus yang dapat dari bateri, selalunya nilai arus tersebut selalunya adalah sama dan dalam arah yang tetap. Arus yang dapat daripada penjana arus terus, kalau dalam keadaan yang menegak, nilai arus tersebut adalah sifar, dan semasa kekelungsatan dalam keadaan yang menegak, arus terus adalah nilai yang maksimum. Walaupun magnitude nilai arus terus selalunya berubah, tetapi ini masih dikirakan sebagai arus terus. Arus ulang-alik. Nilai arus adalah tetap, tetapi dalam arah yang berlawanan, seperti yang ditunjukkan dalam graf yang di bahagian atas. Untuk yang bahagian bawah, ini adalah contoh arus ulang-alik, di mana magnitude dan arah arus juga selalunya berubah. Ini adalah arus yang dapat daripada penjana arus ulang-alik. Itu sahaja, terima kasih.